sampai 10 hari bulan 12. Jadi kita akan mulakan sekejap lagi. InsyaAllah semoga apa yang cikgu akan kongsikan boleh membantu. Satu je cikgu harap supaya kita supaya sesi pembelajaran kita pada malam ni bukan berlangsung satu hala. Maksudnya tak naklah cikgu seorang cakap. Sebab banyak ada aktiviti ada banyak dan cikgu harap ada komunikasi dua hala lah. Ada yang sukarela nak membaca petikan, nak menjawab soalan dan sebagainya. Apa-apa nak bertanya boleh saja, tak ada masalah, insyaAllah akan dilayan. Tidak ada masalah. Okey, kita mula. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam kelas bimbingan perdana SPM 2021 untuk mata pelajaran Bahasa Melayu. Jadi ini merupakan pertemuan kita yang kali kedua. Sebelum ni kamu dah bersama dengan saya pada, tak silap saya, pada 30 hari bulan Ogos. Okay, jadi selepas lebih kurang 2 bulan kita bertemu lagi hari ini. Dan hari ini fokus kita seperti mana poster yang telah pun diedarkan kepada kamu, kelas bimbingan kita pada malam ini tajuknya ialah peribahasa. Okay, kenapa saya memilih peribahasa? Supaya semoga apa yang kita nak bincangkan pada hari ini boleh menjadi, orang kata apa, batu loncatan lah untuk membantu kamu menjawab soalan peribahasa dalam kertas 2 dalam peperiksaan percubaan yang tak lama lagi. Okey, jadi pertama sekali kita mulakan dulu dengan doa. Allahumma ftah alaina innaka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar ارحمنا اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. Baik, dengan doa yang dibacakan itu tadi, semoga apa yang kita akan belajar pada hari ini akan diberkati dan dirodai dan moga-moga dibukakan semua hati dan minda kita untuk menerima ilmu yang akan dikongsikan pada hari ini. Baik, jadi hari ini kelas kita pada malam ini merupakan tajaan daripada MPDSA Pulau Pinang, Zakat ICU. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada semua penaja kita untuk kelas bimbingan perdana MPDSA SPM 2021. Baik, sekarang ni sebelum kita
jauh lagi kita punya sesi perkongsian kita pada hari ini, suka untuk cikgu membacakan standard kandungan dan standard pembelajaran yang ada dalam DSKP. Yang ini merupakan orang kata apa, kalau kata nak belajar dalam kelas tu, cikgu kena terangkanlah dan kita pun tahu bahawa apa yang kita belajar itu ada termaktub dan terkandung dalam DSKP, dan sebab itu peribahasa ini diuji dalam soalan peperiksaan SPM. Iaitu 4.2 memahami dan menggunakan peribahasa dalam lisan dan tulisan. Maksudnya kita faham peribahasa tu dan kita gunakan dalam lisan iaitu dalam percakapan kita dan juga tulis, dan kita menggunakan peribahasa dan menghubung kait maksudnya dengan betul mengikut konteks. Dah faham guna dalam lisan dan tulisan, kita juga kena hubung kait maksud dia. Sebab tu dia ada pelbagai variasi soalan yang cikgu akan tunjukkan sebentar nanti. Baik. Jadi pertama sekali kita tengok apa dia definisi peribahasa. Apa yang dimaksudkan dengan peribahasa. Okey, peribahasa ni ialah ayat atau kelompok kata yang mempunyai susunan yang tetap dan mengandungi pengertian yang tertentu bidal dan pepatah. Maksudnya ialah peribahasa ini dia hadir dalam bentuk susunan kata. Lebih daripada satu perkataan. Tak ada lagi setakat hari ini yang kita jumpa peribahasa yang ada satu patah perkataan saja. Tak ada. Dia ada lebih daripada satu perkataan. Paling sedikit pun ada dua patah perkataan. Contohnya kebanyakannya dua patah perkataan itu dalam simpulan bahasa. Okey, itu definisi peribahasa. Okey. Baik. Dah tahu definisi peribahasa, hari ini cikgu nak kongsikan satu teknik yang dinamakan sebagai teknik desir. Okey. Desir ini adalah akronim yang menggariskan langkah-langkah mudah diingat bagi mencari maksud peribahasa. Kadang-kadang dalam soalan, kita jumpa satu peribahasa, ada soalan dia akan bagi peribahasa, dia akan minta kita bagi maksud. Okey? Jadi kalau kita nak faham, nak terjemahkan maksud itu, kadang-kadang kita tahu, kadang-kadang kita tak tahu. Jadi teknik desir ini dia akan membantu kita untuk memahami maksud peribahasa itu menggunakan formula ni, iaitu DE untuk definisi, SI untuk situasi, R untuk rasional. Definisi, situasi, rasional. Kita akan tengok apa yang dimaksudkan dengan definisi, situasi dan juga rasional. Dan selepas itu, kita akan tengok bagaimana definisi, situasi dan rasional ini boleh dihubung kaitkan dengan peribahasa. Baik. Definisi. Definisi pengetahuan murid secara umum tentang definisi atau sifat kata nama dalam peribahasa. Dia bukan definisi peribahasa tu. Maksudnya ialah definisi perkataan yang ada dalam peribahasa tu. Contoh kita kata peribahasa, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi definisi bumi, kita tahu bumi itu berbentuk bulat. Biasanya kalau bumi, kalau kita pijak ni atas tanah, ada perkataan langit. Langit itu biasanya tinggi atas kepala. Itu yang dimaksudkan sebagai definisi tentang sifat kata nama dalam peribahasa. Mula-mula sekali bila jumpa peribahasa, kita baca peribahasa itu, kita cuba terjemahkan definisi kata nama yang ada dalam peribahasa itu. Cuba fahamkan. Kalau melentur buluh biarlah dari rebungnya, bayangkan buluh macam mana. Bayangkan rebung macam mana. Okey, itu maksud tafsiran definisi dalam akronim ataupun istilah desir ni, teknik desir ni untuk menterjemahkan maksud peribahasa. Mula sekali, kita terjemahkan maksud kata nama dalam peribahasa itu. Tanya kepada diri kita sendiri. Lepas tu kita cuba bayangkan dalam fikiran. Lepas jadi ada definisi, kita akan tengok kepada situasi. Situasi yang digambarkan dalam peribahasa itu. Apakah jenis situasi? Apakah gambaran peristiwa? Situasi, keadaan yang digambarkan dalam peribahasa itu. Itu untuk situasi. Dan yang ketiga, yang terakhir, rasional. Dari sisi rasional inilah kita akan kaitkan maksud peribahasa. Rasional ini adalah situasi yang digambarkan yang kita kena lalu dikaitkan dengan sifat dan perilaku manusia atau keadaan manusia itu sendiri. Sebab kita tahu peribahasa ini dia diwujudkan ataupun peribahasa itu wujud daripada turun-temurun ini sebenarnya untuk mendidik kita, menasihati kita secara halus dan secara tersirat. Jadi selepas kita
definisikan maksud perkataan-perkataan kata nama yang dalam peribahasa dan kita tengok situasi yang ada dalam peribahasa tersebut, kita kena kaitkan situasi itu dengan perilaku manusia ataupun keadaan manusia. Jadi desir, definisi, situasi dan rasional. Mungkin ada yang pening, mungkin ada yang tak berapa nampak lagi. Jadi cikgu tunjukkan dengan lebih clear, lebih terang, lebih jelas. Okey, kita tafsir peribahasa guna desir. Okey. Peribahasa yang dinyatakan sekarang ini adalah untung sabut timbul, untung batu tenggelam. Okey, pernah dengar? Untung sabut timbul, untung batu tenggelam. Bila kita cuba tafsirkan peribahasa ini guna teknik desir, kita cuba tengok definisi tu. DE, definisi, kita tengok ada sabut, ada batu. Ada perkataan timbul, ada perkataan tenggelam. Disabut merupakan bahagian luar kelapa yang berongga. Menyebabkan sabut itu ringan sifat dia. Okey, manakala batu itu pula berat sifatnya. Batu itu berat. Jadi sabut itu kita faham, kita tafsirkan sabut dia berongga, ringan. Batu itu dia punya sifat berat. Ini kita tafsirkan definisi kata nama yang ada dalam peribahasa. Kemudian kita tengok situasi. Apabila berada dalam air, sabut yang ringan akan terapung. Yang timbul ni terapung. Manakala batu yang berat akan tenggelam. Tadi kita tengok definisi dia. Kita tafsirkan, oh sabut rupa dia gini. Batu berat. Okey, batu berat. Sabut ringan. Lepas tu kita kata, bila ada situasinya kita nampak sabut yang ringan akan terapung. Batu yang berat akan tenggelam. Jadi yang ketiga ialah rasional. Untuk kita terjemahkan maksud peribahasa tu, kita tengok. Jika bernasib baik, maka akan disamakan nasib seseorang itu dengan sabut. Iaitu dia akan terapung lah, dia akan timbul. Sebaliknya, nasib yang kurang baik diumpamakan seperti batu yang tenggelam. Jadi desir ini, dia boleh juga bantu kita untuk fahamkan maksud peribahasa. Okey. Siapa dia tu siapa yang nak cakap tu? Okey, setakat ni boleh. Cikgu tunjuk satu lagi contoh untuk menggunakan desir. Mendengar guruh di langit, air di tempayan dicurahkan. Tengah hujan kat luar sekarang ni. Okey. Jadi mendengar guruh di langit, air di tempayan dicurahkan. Definisi dia guruh. Guruh ialah bunyi bising dari langit. Guruh ialah bunyi bising dari langit. Tempayan ialah sejenis bejana yang diperbuat daripada tanah liat. Okey. Itu merupakan maksud guruh dengan tempayan. Kemudian kita tengok situasi. Guruh berbunyi menandakan hari akan hujan. Tempayan pula digunakan untuk menyimpan air. Jadi kita buat imajinasi kita sendiri. Dengar guruh, tempayan untuk isi air. Jadi rasional dia dengar aja guruh, dia curahkan air dalam tempayan kerana harapkan air hujan yang lebih banyak. Maksudnya untung yang sedikit, maksudnya air yang sedikit dia tuang, dia buang kerana dia mengharapkan untung yang banyak, iaitu air hujan yang banyak. Namun guruh belum pasti menurunkan hujan, airnya diri sendiri yang rugi. Jadi mendengar guruh di langit, air di tempayan dicurahkan, maksud dia kerana kejar untung yang lebih besar atau banyak, untung yang sedikit ini dilepaskan. Jadi diri sendirilah rugi. Jadi dua-dua pun tak dapat. Okey? Ini merupakan tafsir peribahasa menggunakan teknik desir. Okey. Jadi peribahasa ini kita boleh bahagikan kepada beberapa jenis. Yang pertama ialah perumpamaan. Yang kedua ialah bidalan. Yang ketiga ialah pepatah. Yang keempat ialah simpulan bahasa. Walau bagaimanapun, untuk nak jawab soalan peperiksaan SPM ni, pemberatan kepada jenis peribahasa ni tak adalah dititik beratkan. Tak adalah dia suruh kamu mengenal pasti mana satu perumpamaan, mana satu bidalan. Tak adalah sampai tahap macam tu. Cuma nak bagi tahu hari ni, kita duk sebut peribahasa, peribahasa itu sendiri sebenarnya boleh dibahagikan kepada perumpamaan. Contohnya seperti hujung, seperti embun di hujung rumput. Okey, peribahasa perumpamaan ni yang membandingkan sesuatu dengan benda-benda di sekeliling kita.
Biasanya dia menggunakan perkataan bagai, seperti, umpama, laksana. Jadi kalau kita jumpa perkataan bagai, seperti, umpama, laksana ini, dia akan duduk dalam kategori perumpamaan. Bidalah ni contoh dia, alah membeli, menang memakai. So, bidalah ni contoh dia susunan kata. Bidalah ni merupakan susunan kata umum yang mengandungi perbandingan, teladan dan juga pengajaran. Okey, contoh dia alah membeli, menang memakai. Dia ada perbandingan, teladan dan juga pengajaran. Yang ketiga ialah pepatah. Pepatah ni dia seakan-akan sama dengan bidalan. Tapi dia mempunyai perkataan berkerak-kerak atau berpatah-patah. Contoh dia sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit. Dia macam ada rima sikit lah, sedikit patah-patah dia. Sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit. Dan yang terakhir ialah simpulan bahasa. Simpulan bahasa ni timbul daripada pemerhatian orang dulu, kepercayaan tentang sesuatu dan juga pemerhatian. Contoh yang cikgu bagi, kaki ayam. Okay, simpulan bahasa inilah yang pertama sekali kamu belajar daripada sekolah rendah. Tapi bila masuk sekolah menengah sampai tahap SPM ni, bila terutama nak jawab soalan peperiksaan nanti, cubaan ke ataupun SPM yang sebenar, bila datang jumpa aja soalan peribahasa, terus fikiran tu dia nak jawab, dia menjangka atau dia tengah fikir yang panjang-panjang. Contoh macam seperti embun di hujung rumput, alah membeli, menang memakai, sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Simpulan bahasa yang ada dua patah perkataan ni dia terus lupa. Dia langsung lupa, dia tak ingat dah. Okey? Jadi kamu kena ingat, simpulan bahasa pun termasuk dalam peribahasa. Dan simpulan bahasa pun boleh digunakan untuk menjawab soalan peribahasa SPM, KSSM. Okey? Jangan sempitkan fikiran, kata jawapan peribahasa mesti panjang-panjang seperti perumpamaan, bidalan dan pepatah semata-mata. Okey. Rasa boleh ikut? Rasa boleh ikut. Sekarang nak ajak kita, saya nak ajak kamu main. Bukanlah main. Bukanlah main apa pun. Untuk meneka peribahasa. Okey, belakang cikgu kecilkan benda ni sebab cikgu perlu klik benda lah ni. Ada 6 warna kat sini. Dan cikgu perlukan 6 orang untuk meneka, bukanlah meneka. Belakang setiap gambar ni ada satu, belakang setiap warna ni ada satu gambar. Kamu perlu sebutkan peribahasa yang menggunakan gambar tu. Contoh kalau katakan ada rumput. Kita katalah peribahasa yang ada rumput seperti embun di hujung rumput. Boleh faham? Okey. Siapa nak cuba? Orang pertama yang nak memilih warna. Orang pertama yang nak memilih warna. Ada? Cikgu saya. Okey. Nak warna apa? Merah. Merah. Okey, cikgu buka untuk kamu. Nampak tak? Nampak tak gambar tu? Apa dia tu gambar tu? Gunung. Bukit. Kalau gunung dia besar ni bukit. Ni bukit. Ada boleh bagi tahu peribahasa yang ada kaitan dengan bukit? Sedikit lama-lama menjadi bukit. Boleh. Ya, bagus. Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Cikgu nak ada perkataan bukit je kan? Ada bukit, okey. Dan tahniah. Terima kasih. Betul. Okey, orang kedua. Siapa nak try? Siapa nak cuba orang kedua? Siapa nak cuba yang kedua? Siapa nak cuba yang kedua? Ada? Tak ada? Seorang je nak cuba? Nak cuba cikgu. Okey, warna? Warna labu. Warna? Labu. Kelabu. Okey, warna kelabu. Warna kelabu ni sering dikaitkan dengan orang yang suka sabar. Okey, hujan. Gambarnya air hujan. Gambarnya air hujan.
Boleh? Sediakan payung sebelum hujan. Baru nak Siapa yang jawab cikgu. tak apa, kawan tolong. Sekejap lagi kita ada lagi. Sediakan payung sebelum hujan. Okey. Terima kasih kepada yang cuba tadi. Tanya, okey, kawan kita yang pilih kelabu tadi boleh cuba lagi. Okey, kita ada kuning, biru. Ni warna apa ni? Hijau kot dengan colour ungu. Apa nak cuba lagi? Saya. Saya cikgu. Okey, kita panggil Liliana dulu. Warna turquoise cikgu. Warna turquoise. Okey, warna turquoise. Mungkin kau akan jadi... Sekejap udang. Nasib baik udang bukannya siakap. Udang sepulik batu boleh cikgu? Udang tersepit batu. Boleh. Ada lagi orang nak cuba tentang udang? Udang di sebalik batu, okey. Betul. Ada udang di sebalik batu. Tapi orang moden zaman sekarang ni, budak-budak moden kadang-kadang dia tukar. Ada udang di sebalik mi. Ada udang di sebalik kuih tiaw. Nanti dalam peperiksaan pun dia terbawa-bawa jawab macam tu lah. Tak boleh dah. Kita kena buat peribahasa. Kita tak boleh ambil peribahasa-peribahasa yang merapu-merapu, yang lawak-lawak. Kita tak boleh guna lah. Kita guna yang betul-betul. Okey, ada tiga warna lagi. Siapa lagi nak? Saya. Okey, silakan. Nak warna apa? Purple. Purple. Okey, dia suka warna purple. Apa benda ni? Hati. Ni dekat bawah dada ni ada seketul hati. Buah hati. Buah hati. Ni yang cikgu cakap. Tak semestinya kita kena fikir yang panjang-panjang. Dua patah perkataan simpulan bahasa pun boleh termasuk dalam peribahasa. Buah hati. Tepat sekali, bagus. Ada dua lagi. Pelajar lelaki tadi cikgu dengar satu je suara. Ada lagi tak pelajar lelaki? Kuning. Kuning. Okey, kuning. Apa benda lah ni? Apakah ini? Gambar apa ni? Melentur buluh biarlah dari rebungnya. Ya, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Bagus. Terima kasih. Dan yang terakhir, siapakah instan yang Saya cikgu. Okey. Sekejap. Apa dia ni? Air. Air. Bagai air cincang tidak putus. Okey, bagus. Air dikencang takkan putus. Dia sebenarnya air dikencang. C-E-N-C-A-N-G. Cencang. Tetapi bila kita dah guna cincang. Walaupun kamu tulis cincang, dia akan diterima jugalah. Sama dengan harapkan pagar-pagar makan padi. Sepatutnya harapkan burung pegar. Jadi bila kita dah terbiasa guna tu, dia berlaku kesilapan semasa menterjemahkan daripada tulisan Jawi kepada tulisan Rumi yang dulu tu. Maka bila dia dah biasa guna, tak ada masalah, kita boleh teruskan saja. Jadi ada 6 peribahasa yang kamu dah guna. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang pertama kawan kamu ni kata, air dicincang takkan putus. Udang sebalik batu, melentur buluh biarlah dari rebungnya, sediakan payung sebelum hujan. Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit dan juga buah hati. Mana tahu salah satu daripada ni akan keluar peperiksaan nanti. Baik, kita teruskan. Yang ni aktiviti saja kita teka-teka, belum lagi masuk dalam konteks soalan yang sebenar. Okey. Baik. Ini merupakan contoh peribahasa popular. Cikgu cuba kompilasikan peribahasa-peribahasa popular yang sebelum ini berulang kali pernah keluar dalam SPM. Walaupun kamu ialah generasi pertama yang akan merasmikan SPM KSSM, tapi kita ambil kompilasikan soalan-soalan peribahasa yang popular yang pernah keluar dulu dan kita letak dekat sini. Siapa nak screenshot boleh, tak ada masalah.
Ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni. Sirih pulang ke gagang. Usaha tangga kejayaan. Ada udang sebalik batu. Batu loncatan. Kalau asal benih yang baik, jatuh ke laut menjadi pulau. Hancur badan dikandung tanah, budi yang baik dikenang juga. Bagaimana acuan begitulah kuihnya. Jauh perjalanan, luas pemandangan. Bersatu teguh, bercerai roboh. Bagai pinang dibelah dua. Alah bisa tegal biasa, mulut tempayan. Seperti burung di dalam sangkar. Rumah siap pahat berbunyi. Seperti kaca terhempas ke batu. Masuk kandang kambing mengembek, masuk kandang kerbau menguak. Biar buruk kain dipakai, asalkan pandai mengambil hati. Kalah jadi abu, menang jadi arang. Seperti rusa masuk kampung. Ilmu pelita hidup. Nasib sudah menjadi bubur. Okey. Yang ini semua antara peribahasa yang popular. Kalau yang paling lawak, selalunya yang akan jadi lawak sekali untuk kebanyakan cikgu-cikgu sekolah ni masuk kandang kambing mengembek, masuk kandang kerbau menguak. Dia akan keluar masuk kandang harimau lah, masuk kandang lembu mengembu lah. Ada yang kata masuk sangkar burung mengicau pun ada. Jadi yang betulnya ialah masuk kandang kambing mengembek, masuk kandang kerbau menguak. Maksud dia, kita kena pandai menyesuaikan diri. Datang duduk bandar, pandai menyesuaikan hidup diri kat bandar. Balik kampung, pulang ke kampung, pandai menyesuaikan diri ke kampung. Itu antara contoh peristiwa untuk masuk kandang kambing mengembek, masuk kandang kerbau menguak. Okey. Pergi slide berikutnya. Baik, ini merupakan peribahasa dalam buku teks. Dalam buku teks tingkatan 4, kita ada 61 peribahasa mengikut tajuk. Okey. Dalam buku teks tingkatan 5, kita ada 24 peribahasa saja. Jadi cikgu dah QR codekan kat sini. Siapa yang perlu, dia boleh screenshot. Nanti dia bolehlah guna scan tu untuk dia tengok apakah peribahasa 61 peribahasa dalam buku teks tingkatan 4 dan juga 24 peribahasa dalam buku teks tingkatan 5. Biasanya dia akan ambil daripada situlah. Tapi macam cikgu cakap lah, yang inilah yang cukup popular, yang selalu keluar. Biasanya sangat rajin lah benda dalam ni keluar dalam exam SPM kita. Okey? Okey, selepas ni kita nak main satu quiz. Tapi sebelum kita nak main satu quiz ni, ada satu lagu yang cikgu nak kamu dengar. Bukan saya menyanyi lah kan. Kalau saya menyanyi, sekarang kamu tak menyanyi pun dah hujan. Kalau menyanyi banjir kot. Okey. Cikgu nak kamu dengar lagu ni. Perkongsian daripada salah seorang guru juga. Lagu peribahasa, ada banyak peribahasa beserta dengan maksud. Kamu boleh tengok, kamu boleh dengar. Dia akan membantu kamu menjawab kuis sebentar nanti. Okey, kita mula.
Okey, settle. Ada yang tahu lagu ni lagu apa? Okey, itu kita namakan salah satu teknik mestamu dalam Komsas. Kalau kata kita guna Komsas menyanyikan melagukan sesuatu itu, kita boleh katakan irama, kita boleh gunakan teknik mestamu. Okey, kita akan buat kuis. Cikgu ada yang request masuk tapi tak dapat masuk. Cikgu bukan admin. Kalau kamu guna MOE, kalau kamu guna MOE tak payah nak request masuk. Kamu boleh masuk terus automatik, tidak memerlukan kelulusan oleh sesiapa, tak payah approve lah boleh masuk. Okey. Link quiz kejap. Okey, kita baru nak start. Kita tak banyak, kita ada 12 soalan. Lagu tadi tu harap Celia membantu kamu untuk menjawab soalan kuis ini. Ada 12 soalan kuisis. Dan cikgu akan pastekan link kuisis dekat bahagian chatting. Sila buka bahagian chatting. Klik kat sini, dia ada. Kita tengok siapa yang boleh dapat 12/12 soalan betul. Okey, ada 4 orang masuk. Ada 5 orang. Dalam ni ada 88 orang. Hari tu cikgu buat ada dekat 200 orang. Hari ni mungkin letih kot. Hari ni merupakan hari pertama kamu kembali ke sekolah tanpa penggiliran. Okey ke tu ke sekolah? Okey, kita tunggu. Cuba masuk. Sebab anda tahu kadang-kadang soalan-soalan yang kita jawab hari ini, dia ada hubung kait dengan soalan percubaan nanti. 4 markah ataupun 6 markah. Itu ialah jumlah markah yang biasa ada dalam soalan peribahasa. Boleh juga jadi lebih sampai 8 markah. Okey, kita tunggu lagi. Ya, Muhammad Anik Ikram. Tak boleh masuk ke? Ada 40 orang yang masuk. 42. Okey, kita akan mula sekejap lagi. Dalam lebih kurang seminit 2. Jadi siapa yang belum masuk boleh masuk. Kita tengok lebih kurang kalau 50% daripada audiens kita hari ini masuk, kita boleh mulalah. Okey, kita mula ada dekat 70 orang. Yang lain tu nak masuk kemudian masuk boleh. Kita mula sekarang. 1, 2, 3.
Okay, rankingnya ada. Suka hati lah, nama apa pun amboi. Apa tu? Saingan yang sengit nampaknya. Okay, sekarang ni leading, maju tengah leading. MAJU, maju. Yati Othman. Suka hati nama apa ni? Top 3 juga ni. Suka hati nama apa? Izzy Farouk. Dah memintasi tempat suka hati. Nama apa? Ramai lagi tengah jawab. Ada juga yang tak mula jawab ni. Kenapa ni? Masalah internet? Kita ada 12 sahaja soalan. Cikgu kalau menang dapat apa? Ada 12 orang dah jawab ni. Okay, tunggu sekejap, lebih kurang dalam 2-3 minit lagi kita tengok. Okey, dalam tempoh 2 minit lagi kita akan cuba tamatkan. So, siapa yang masih lagi jawab boleh cuba lagi. Jom, kalau kita tengok top 5 ni. Top 5 masih lagi belum bergerak. Selesa dengan pungutan markah dia orang.
Okey. Jom kita tamatkan. Lagi kan yang nak jawab ni? Okay, majoriti dah jawab. Cikgu tengok. Ada yang dah cuba. Sekurang-kurangnya adalah yang jawab dekat 2-3 soalan. Okey. Kita tak boleh tunggu lama sangat. Okey, nombor 1 dapat dekat Humairah. Humairah. Nombor 2 dapat dekat Maju. Nombor 3 dapat dekat Liliana Mastura. Okey, tanya kepada 3 orang kawan kita yang markah paling tinggi. Juga yang lain-lain yang masuk yang join. Sukahati dan nama hampa tu dia dapat nombor 4. Sebab dia tak letak nama. Kalau dia letak nama mesti dia dapat top 3. Dia letak Sukahati tu dia beza sikit ya 130 30. Okey. Jom kita kembali kepada ada apa-apa soalan nak tanya? Tentang dalam soalan tadi? Tak. Okey, jom kita teruskan kita punya ni. Pangkah je yang tu. Kita kembali kepada okey. Baik, sekarang kita akan tengok bentuk soalan peribahasa SPM. Apakah bentuk-bentuk soalan peribahasa yang boleh keluar dalam soalan peperiksaan kita? Ramai yang takut dengan soalan peribahasa ni. Sebenarnya tak payah takut. Ada je calon SPM yang dapat. Kalau SPM yang dulu, dia ada 3 soalan 6 markah. Ada sahaja yang boleh dapat 6 markah penuh. Ada je yang boleh dapat 6 markah penuh. Okey. Yang pertama, benda yang boleh keluar. Okey, yang pertama kat sini, yang warna kuning ni. Nyatakan peribahasa berdasarkan maksud. Dia bagi maksud, belum tahu dia bagi maksud dan kita kena bagi peribahasa berdasarkan maksud itu. Itu antara bentuk soalan SPM yang pernah keluar. Dia bagi maksud. Orang yang tidak mudah putus asa. Apakah peribahasa yang sesuai dengan orang yang tidak mudah putus asa? Contoh soalan. Yang kedua, kemukakan peribahasa yang sama maksud. Dia boleh bagi kat kita peribahasa dan dia nak kita bagi peribahasa lain yang sama maksud. Biasa kalau konteks SPM ni, SPMK, SSM ni, boleh jadi dia bagi dalam bentuk petikan. Kemudian dia minta kamu senaraikan dan kena bagi peribahasa yang sama maksud. Contoh yang pernah keluar, yang popular 2 tahun lepas, sirih pulang ke gagang. Apa yang sama maksud? Peribahasa lain yang sama maksud dengan sirih pulang ke gagang. Kita ada banyak. Contohnya kita ada ikan pulang ke lubur. Gagak pulang ke benua. Jadi itu merupakan peribahasa yang sama maksud. Yang pertama, kita bagi peribahasa berdasarkan maksud. Yang kedua, kita bagi peribahasa yang sama maksud. Yang ketiga, dia boleh bagi peribahasa. Dan dia minta kita bagi maksud peribahasa tu. Kalau nak jawab soalan ini, bolehlah guna teknik the save tadi. Kalau fikir-fikir tak jumpa, boleh juga cuba gunakan teknik the save untuk berikan maksud peribahasa. Dia bagi peribahasa dalam petikan ke, dalam dialog ke. Kemudian dia kata, senaraikan peribahasa yang terdapat dalam dialog di bawah. Kemudian, nyatakan maksud peribahasa tersebut. Maka kamu pun senaraikan peribahasa, maka kenalah bagi maksud. Contoh, bagaimana acuan, begitulah kuihnya. Bagaimana tu, bentuk tu, untuk acuan, begitulah kuihnya. Yang tu peribahasa dan kamu kena bagi maksud. Yang keempat, nyatakan peribahasa berdasarkan situasi. Yang ini antara yang paling popular lah daripada dulu. Dia akan bagi sama ada dalam bentuk petikan, dialog, perbualan ataupun dia bagi dalam bentuk ayat. Kemudian kita kena nyatakan peribahasa yang sesuai berdasarkan dengan situasi. Contoh dia kata ada 2 orang dia beradik gaduh. Lepas tu jadi baik balik. Jadi apa peribahasa yang boleh digunakan? Macam tadi yang kawan kita bagi untuk peribahasa air. Air dikencang takkan putus. Ataupun carik-carik bulu ayam lama-lama bercantum juga. Okey.
Dulu ayam pernah tengok kalau kita cari, kita lepaskan, dia akan cantum balik. Okey. Dan yang terakhir, antara yang popular juga ialah membina ayat menggunakan peribahasa. Bina ayat menggunakan peribahasa. Bila kita bina ayat guna peribahasa ni, kemahiran ini bukan saja kita akan gunakan untuk menjawab soalan peribahasa untuk kertas 2, kita juga akan menggunakan kemahiran ini untuk menjawab soalan peribahasa, untuk menjawab soalan karangan menggunakan peribahasa. Satu yang kita kena tahu, kita juga ada karangan dititik beratkan dalam penggunaan menulis peribahasa. Jadi bila kita guna peribahasa, kita tahu nak bina ayat menggunakan peribahasa, maka secara tidak langsung itu pun akan membantu kita dalam kertas 1. Jadi ini merupakan antara bentuk-bentuk soalan peribahasa yang ada. Dan sekarang ni kita akan lebih serius, kita akan masuk dalam contoh soalan pertama klon SPM KSSM. Itu pertama sekali. Keluar tak? Okay. Tengok latihan yang pertama. Dia kata baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian isi tempat kosong dengan peribahasa yang sesuai. Isi tempat kosong kan nampak macam budak-budak sekolah rendah aja mengisi tempat kosong. Tapi budak-budak sekolah rendah mungkinlah peribahasa tu dia letak kat atas ni. Dia main isi tempat kosong. Ataupun dia bagi separuh ke suku. Yang ini tak ada. SPM tak ada. Dia nak bagi macam tu, kita kena fikir sendiri. Okey, nak jawab soalan ni kita kena baca dulu. Ada sesiapa sukarela nak baca? Fatimah. Ada sesiapa sukarela nak membaca? Saya nak baca cikgu. Ya, silakan. Siapa nak baca tu? Sila. Fatimah membeli sepasang kasut yang mahal kerana menurutnya biarpun kasut itu mahal tetapi selesa dipakai dan tahan lasak. Ia berasa tidak rugi membelinya kerana boleh bagi jawapan je. Nak bagi boleh, tak mau bagi lagi pun tak apa. Baca dulu boleh, baca dulu. Fatimah juga berasa lebih untung kerana kasut yang mahal itu lebih tahan lama. Sekiranya dia membeli kasut yang murah, biasanya dia terpaksa membeli kasut baharu dalam tempoh yang singkat. Sikap Fatimah ini sama seperti ibunya kerana mereka berdua tidak suka membazirkan wang untuk membeli barang yang tidak bermanfaat. Okey, tahu jawapan tak? Nak cuba? Nak cuba tak jawapan? Yang pertama ni. Menang membeli alah memakai. Terbalik. Alah membeli menang memakai. Ya, betul. Bagus. Okay, kita cuba tengok. Betul tak? Ya, Fatimah membeli sepasang kasut yang mahal kerana menurutnya biarpun kasut itu mahal tetapi selesa dipakai dan tahan lasak. Fia berasa tidak rugi membelinya kerana alah membeli menang memakai. Jadi dia kata betul jawapan kawan kita ni, tahniah bagus. Peribahasa, okey, kalau kita jumpa peribahasa beli barang mahal tapi puas kita pakai, kita rasa puas kita pakai walaupun mahal kita boleh pakai lama, dia ada kualiti. Peribahasa yang sesuai kita guna ialah alah membeli menang memakai. Okey, cikgu ada dengar suara kedua. Siapa nak cuba yang kedua ni? Cikgu ada dengar suara siapa tadi? Yang kedua. Ya. Ya okey, cuba. Sikap Fatimah ini sama seperti ibunya kerana Bagaimana acuan begitu kuihnya? ya, betul. Kalau dia kata sikap mak sama macam dengan anak, bagaimana acuan begitulah kuihnya. Jadi untuk soalan yang ni, soalan dia minta isi tempat kosong. Kita ada dua peribahasa. Ingat dalam kepala sekarang, datang aja tentang beli-beli mahal ni, alah membeli menang memakai. Hari ni kalau kita cikgu buka media sosial, dia bertularkan kata jam tangan Datuk Siti Nurhaliza bernilai RM1 juta. Jadi itu samalah alah membeli menang memakai. Puaslah dia pakai jam tangan RM1 juta. Yang kedua, sikap Fatimah ni macam mak dia. Keyword dia, kata kunci dia dekat sini. Fatimah sama seperti ibunya. Bagaimana acuan, begitulah kuihnya. Okey? Faham? Settle satu soalan peribahasa, kan? Boleh juga keluar bentuk yang ni. Iaitu bentuk isi tempat kosong. Kita tengok yang kedua. Latihan peribahasa yang kedua ni dia kata apa? Dalam petikan di bawah terdapat dua peribahasa.
Kenal pasti peribahasa tersebut, kemudian berikan dua peribahasa lain yang sama maksud dengan peribahasa tersebut. Yang ni dia mencabar sikit. Kita kena baca petikan. Lepas kita baca petikan, kita kena keluarkan peribahasa tu, kita letak dekat jawapan ni. Kemudian kita letak tanda sama dengan ke, sempang ke, arrow ke, apa-apa tu. Lepas tu kita bagi peribahasa lain yang sama maksudnya. Okay, sebelum kita nak keluarkan peribahasa yang ada dalam petikan ni, kita kena baca dulu. Siapa nak baca? Baca ni penting sebab kamu juga akan menduduki kertas 3 iaitu ujian bertutur. Jadi kita kena belajar bercakap, bertutur. Membaca bertutur ni, lisan ni dengan ejaan yang betul, tepat, nada yang tepat, jeda yang ada. Okay, siapa nak baca? Cikgu dah dengar bunyi. Cikgu saya. Sila. Azlan telah lama berkawan dengan Elia sejak mereka mula bekerja di pejabat yang sama. Azlan ingin memperisteri Elia, namun impiannya hancur seperti kaca terhempas ke batu kerana pinangnya ditolak oleh ayah Elia. Azlan cuba melupakan kecewanya dengan berpindah tempat kerja. Dia berjanji untuk meningkatkan kehidupan keluarganya agar tidak dihina oleh orang kaya lagi. Baginya di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Okey, bagus kepada kawan kita. Terima kasih kerana baca. Sepintas selalu kita baca ni, plot dia, plot cerita drama Melayu, plot cerita drama Hindustan, semua ada kat sini lah. Percintaan antara dua darjat. Azlan ni, dia kawan dengan Alia. Jadi dia nak kahwin dengan Alia tu. Dia pun masuklah meminang. Tetapi kena tolak. Sebab apa? Dia kena tolak lah sebab dia kata berjanji untuk meningkatkan kehidupan keluarganya, tidak dihina oleh orang kaya lagi. Maksudnya Azlan ni tak berapa nak kaya. Apakah peribahasa yang ada dalam petikan ni? Dia nak dua kan? Ada berapa dalam ni? Ada dua. Ada dua. Okey, yang pertama apa? Kaca terhempas ke batu. Ya, yang pertama seperti kaca terhempas ke batu. Yang kedua? Di mana ada kemahuan di situ ada jalan. Ya, bagus. Di mana ada kemahuan di situ ada jalan. Yang pertama, tertekan bagi jawapan pula. Okey. Kita bagi satu jawapan lah. Okey. Macam seperti kaca terhempas ke batu. Cara nak jawab, kita letak dekat sini jawapan dia. Kemudian kita letak sempang, kita bagi jawapan iaitu satu lagi peribahasa bagai kaca retas 1000. Maksud dia apa? Siapa yang boleh tahu? Maksud dia, maksud kaca terhempas ke batu dengan bagai kaca retak 1000 ni. Siapa boleh agak-agak maksud dia? Perasaan sedih dan kecewa. Ya, bagus. Perasaan yang sedih dan kecewa. Tak ada lagi lah cikgu pernah dengar setakat ini. Orang yang nak masuk meminang ataupun pinangan dia ditolak tu, dia suka, dia seronok. Dia pergi terloncat-loncat buat video di TikTok. Tak pernah lagi cikgu jumpa. Dia mestilah dia rasa sedih, kecewa. Seperti tadi, seperti kaca terhempas ke batu. Bagai kaca retak 1000. Ambil kaca, kamu baling kat batu jadi apa? Hancur, berkecai. Kamu nak cantum balik, boleh. Kamu ambil selotek ke, ambil gam ke. Adakah dia akan kembali kepada asal? Takkan kembali kepada asal. Begitulah juga dengan hati dan perasaan. Bila hati kita dikecewakan, bila hati kita dah hancur, berkecai, walaupun lukanya dah sembuh, parutnya tetap ada di situ. Cikgu pun bermadah sikit. Tak apa. Yang kedua, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Siapa nak cuba? Dia nak bagi satu lagi peribahasa yang lebih kurang sama dengan di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Siapa nak cuba? Yang bulat datang bergolek, yang pipih datang melayang. Yang bulat tak datang bergolek, yang pipih tak datang melayang. Okey? Okey, ada kaitan dengan usaha. Bagus. Ada lagi tak yang siapa nak cuba? Sebab peribahasa tentang usaha ni ada banyak. Ada lagi yang nak cuba? Nak 1000 tanya tak hendak 1000 tanya. Hendak 1000 daya, tak hendak 1000 dalih. Jom kita tengok. Okey. Usaha tangga kejayaan. Tengok. Usaha tangga kejayaan. Jadi semua ini sama maksud. Tak semestinya satu peribahasa ada satu peribahasa saja yang sama maksud.
boleh ada lebih daripada satu peribahasa yang ada sama maksud. Jadi bila bagi macam ni, bila senaraikan kat sini, bagi jawapan akan dapat 2 markah, 2 markah. Jangan lupa tak senaraikan ni, jangan terus bagi benda ni, nanti pemeriksa dia takkan tahu. Kamu bagi bagai kaca retak 1000 ni, sama ada merujuk yang ini ataupun merujuk ini. Kena letak dulu peribahasa yang dalam petikan, sempang dan letak peribahasa lain yang sama dengan maksud. 2 markah kalau lengkap peribahasa tu, maknanya lengkap, perkataannya semua ada, boleh dapat 2 markah. 1 markah itu kadang-kadang akan dipotong untuk perkara-perkara yang dikeluarkan dalam skema lah. Contoh, ada kesalahan ejaan yang tak mengubah maksud. Peribahasa ni dia rigid sikit. Okay? Kalau contoh lah kan, orang kalut sangat nak jawab peperiksaan, usaha tangga kejayaan. Dia pergi tulis usaha tanggal kejayaan. Terletak L kat sini. Tanggal itu membawa maksud yang lain. Tanggal itu membawa maksud yang lain. Maksud yang baharu. Jadi dia akan pangkal lah dapat 0 markah. Sayang kat situ. Dalam peperiksaan SPM yang sebenar pernah terjadi macam ni. Dia selalu berlaku dekat melentur buluh. Lentur dengan luntur. Luntur tu maksudnya hilang warna baju itu kita pakai luntur. Lentur ini membentuk. Jadi jangan sampai salah eja, tambah huruf sampai mengubah maksud perkataan, maka kamu takkan dapat markah. Dia akan pangkah dan rubuh kosong. Okey. Selesai 2 latihan, berbentuk orang kata apa, format sebenar SPM. Tadi kita tengok isi tempat kosong dengan peribahasa yang sesuai dengan situasi. Sekarang ialah peribahasa yang sama maksud. Kita akan buat aktiviti sikit. Sebelum kita pergi soalan yang ketiga, nak bagi relax sikit, tak mau stres sangat. Pagi tadi dah pergi sekolah, dia balik petang. Jadi ingat lagi tak kamu PT3 kamu jawab soalan macam ni? Ingat lagi tak? Malangnya tak ada lah SPM nak keluar soalan macam ni. Yang ni lah soalan bentuk PT3 lah. Ada 3 kat sini. Siapa nak cuba teka? Siapa nak cuba teka gambar yang pertama? Ada kerbau, ada hidung. Seperti kerbau dicucuk hidung. Seperti kerbau dicucuk hidung. Apa maksud seperti kerbau dicucuk hidung? Siapa boleh teka agak-agak? Kerbau ialah sejenis binatang, hidung ialah organ, cucuk, apa maksud? Siapa nak cuba? Ikut cakap orang. Ya, kerbau dicucuk hidung ni diikut je cakap orang. Orang suruh apa dia buat, orang suruh apa ikut. Orang macam kadang-kadang kita kata kena bully pun kesian juga orang luruh benda kan, dia ikut dia cakap orang suruh buat apa, buat itu, buat ini, buat. Dia ikut menurut perintah orang. Dia secara ikut macam tu je lah. Apa yang orang suruh buat, apa yang orang suruh buat, apa yang suruh tu buat. Maksudnya seperti kerbau dicucuk hidung. Dicucuknya kerbau, hidung kerbau tu dia seret dia jalan. Tang mana tuan dia atau orang tu seret tu, kat situlah dia ikut. Jadi maksudnya sama lebih kurang ikut dia cakap orang tu. Yang kedua, ada tikus comel kat sini dan ada labu dekat situ. Tikus membaiki labu. Seperti membaiki labu. Ya, bagus. Ramai yang tahu seperti tikus membaiki labu atau bagai tikus membaiki labu. Kamu jangan risau nah. Ada setengah orang dia suka risau. Bagai ke seperti? Bagai ke seperti? Yang itu tak perlu takut sebenarnya. Yang itu membawa maksud yang sama. Tadi kan ingatkan je kata kalau perumpamaan dekat depan tu dia akan ada umpama, bagai, seperti. Kalau tertukar pun tak apa. Bagai tikus membaiki labu, seperti tikus membaiki labu pun boleh. Yang ini pun agak popular dan ramai pelajar yang suka jawab peribahasa ini sebagai jawapan. Kadang-kadang betul, kadang-kadang tak ada kaitan pun dia bubur je. Dia kata mungkin dia tahu yang tu dia bubur. Asalkan dia kata aku bubur sudah. Tak apa. Bagus juga sebab kadang-kadang kita punya konsep peperiksaan kita ni jangan tinggal tempat kosong. Tak tahu macam mana pun kena jawab juga. Yang ketiga ada gula, ada semut senyum kat gula tu. Siapa nak cuba? Ada gula, ada semut. Cikgu dengar ada perkataan ada gula, ada semut. Sebelum tu tadi, okey, ada gula, di mana ada gula, di situ ada semut. Sebelum tu tadi, bagai tikus membaiki labu, apa maksud dia? Bagai tikus membaiki labu, apa maksud dia? Lupa nak tanya tadi. Kerjaan sia-sia. Ya, dia nak membaiki sesuatu tu, bukannya dia bagi berbaik, makin buruk, makin teruk lah benda tu jadinya. Berlubang-lubang jadinya labu tu. Sebab tikus tu kan, dia punya kuku tajam. Okey.
Yang ketiga tadi tu, di mana ada gula di situ ada semut. Apa maksud dia? Biasanya ada gula ada semut ni kita kaitkan dengan tempatnya ada kerjaya ke. Maksudnya dekat mana ada peluang, dekat situlah ramai orang berkumpul, berhimpun. Contohnya dekat Malaysia ni lah, dekat Semenanjung Malaysia ni, ada banyak negeri kita dekat Semenanjung ni. Negeri mana yang selalunya jadi tumpuan? Kuala Lumpur, Johor dan juga Georgetown, Pulau Pinang ni merupakan 3 negeri tumpuan sebab negeri-negeri yang menyumbang kepada ekonomi negara. Jadi di mana ada gula, di situ ada semut. Okey, kita akan masuk kepada soalan klon SPM yang berikutnya. Yang ni dia kata apa? Baca dialog di bawah dengan teliti, kemudian kemukakan 2 peribahasa yang dapat dikaitkan dalam dialog ni. Jadi dialog ni boleh dikatakan ada 1, 2, 3, 4, 5 dialog lah mewakili 2 individu. Jadi kita boleh kaitkan dalam mana-mana saja yang peribahasa yang kita boleh kaitkan dalam dialog ni. Ini pun merupakan antara bentuk soalan yang popular. Jadi cikgu memerlukan Diana dan juga Farah, 2 orang untuk membaca dialog ni secara serentak. Siapa nak jadi Diana, siapa nak jadi Farah? Ada sukarela? Adakah Diana dengan Farah yang nak membaca ni 2 orang? Tak ada dah. Syah Fitri nak jawab peribahasa ketiga. Tak jadilah. Oh, kesian kat dia. Cikgu pun tengok kat sini. Okey Kai, siapa nak jawab? Siapa nak baca ni? Syuraim. Siapa Syuraim? Muhammad Syuraim. Nak baca? Saya. Syuraim jadi Diana. Farah siapa dia? Siapa nak jadi Farah? Saya. Silakan. Okey, mula Syuraim. Nampak tak? Okey, mula. Baca dialog tu ya. Ya. Diana, awak buat apa sementara menunggu tawanan kerja? Sarah, saya menolong ibu membuat kuih untuk jualan di warung dan di kantin sekolah. Saya membuat kerja sementara sahaja untuk mendapatkan masaku. Sekarang bukan senang mendapat kerja. Memang suka hendak dapat kerja sekarang, tetapi jika kita bersabar dan melakukan sebarang pekerjaan, lama-lama akan mendapat hasil juga. Saya bersyukur kerana telah menamatkan pengajian. Sekurang-kurangnya saya ada ilmu untuk membantu saya meneruskan kehidupan pada hari depan. Saya tahu awak telah berusaha belajar bersungguh-sungguh. Jika tidak, masakan awak boleh berjaya menamatkan pengajian. Saya doakan awak akan mendapat kerja yang sesuai dengan cita-cita dan kelulusan awak. Okey, terima kasih. Kesian kawan kita tadi. Saya cikgu nak bagi partner 2 orang, tak apa. Syuraim baca seorang pun tak apa. Nanti kita bagi kawan seorang lagi tu peluang yang lain. Kita ada banyak lagi soalan. Okey, agak-agak siapa yang nak boleh bagi 2 peribahasa yang dapat dikaitkan ni? Dia kata nak menunggu kerja ni. Kan, tengah tunggu kerja. Jadi tengah buat apa? Dia tengah tolong mak dia jual kuih kat warung, kat kantin sekolah. Jadi dia kata bukan senang nak dapat kerja sekarang ni. Jadi tak boleh nak memilih kerja. Jadi Diana kata, okey, kita kena sabar melakukan sesuatu. Lama-lama akan dapat hasil juga. Tengok kat situ ada clue. Adanya kata kunci dekat situ. Jika kita sabar, lakukan sebarang pekerjaan, lama-lama akan dapat hasil. Lepas tu dia kata bersyukur kerana dapat tamatkan pengajian. Sekurang-kurangnya saya ada ilmu untuk meneruskan kehidupan. Dan awak telah berusaha bersungguh-sungguh. Jadi dia doakan mendapat kerja yang sesuai dengan cita-cita. Ada siapa-siapa kawan kita nak cuba kemukakan 2 peribahasa yang dapat dikaitkan dengan dialog ni? Ada? Betul atau salah kita letak ke tepi. Kita cuba dulu, kita belajar.
Ada siapa-siapa nak cuba? Cikgu tengok nama boleh juga. Ahmad Akbar Hakimi. Ada? Ada. Nak cuba tak? Dia nak cuba tak apa peribahasa yang sesuai? Dah cikgu buka jawapan sikit tadi. Ada siapa-siapa nak cuba? Tak ada? Pada pandangan. Pada pandangan kamu apa dia? Cuba. Cikgu dengar pada pandangan dia, lepas tu tak dengar dah. Berjagung-jagung dahulu sementara padi masak. Bagus Nur Amira Husna, mata yang tajam. Okey, yang pertama tadi berjagung-jagung dahulu sementara padi masak. Dekat mana? Ni kat sini ni. Sementara nak dapat kerja ni, dia tolong mak dia niaga dekat warung kantin sekolah. Jadi tanam padi ni ambil masa yang lama untuk masak. Jadi sementara tanam padi, tunggu hasil padi tu, tanamlah jagung. Jagung ni sebab kita boleh tuai hasil dia sat. Jadi dua-dua benda kita boleh makan. Jadi sama juga dengan kamu. Habis dia periksa SPM nanti, janganlah asyik main PUBG dan sebagainya saja. Ada kau main PUBG lagi? Kau ada main game lain dah kan? Jangan duk main PUBG. Jangan asyik buat video TikTok. Kalau buat video TikTok yang ke arah kebaikan, tak apa jadi influencer ke arah kebaikan. Tak apa jadi motivator ke dan sebagainya. Kamu boleh buat kerja sambilan. Boleh buat kerja sementara. Ambil pengalaman dan sebagainya. Okay, selepas habis, ambil SPM bulan 3 tahun depan. Nampak ni? Bulan 3 tahun depan. Nak keluar keputusan lebih kurang 2 bulan tu boleh cari pengalaman. Yang itu kita kata berjagung-jagung dahulu sementara menanti padi masak. Yang kedua dia kata, kat sini. Dia kata, awak telah berusaha bersungguh-sungguh. Jika tidak, masakan awak boleh berjaya menamatkan pengajian. Kalau tidak dipecahkan ruyung, mana akan dapat sagunya. Tak mau guna ni, nak guna usaha tangga kejayaan, boleh. Tak ada masalah nak guna usaha tangga kejayaan walaupun nampak macam remeh. Ada orang tak mau gunakan apa kelas dia kata pakai usaha tangga kejayaan. Tak, dia kata tak capai standard dia nak guna yang rare-rare punya peribahasa. Tapi kalau tak tahu yang rare-rare tu, pakai apalah usaha tangga kejayaan pun. Yang penting kita nak peribahasa tu betul. Okey? Kemudian kita tengok yang ini. Dia kata apa kat sini? Yang ini kalau tanya cikgu lah kan, yang ini antara pelajar yang rasa susah sikit lah. Dia kata apa? Dalam petikan di bawah terdapat beberapa peribahasa. Kenal pasti peribahasa tersebut. Kemudian berikan maksud. Yang ini, dia dah bagi peribahasa ada 3. Dia nak kamu bagi maksud. Bagi maksud ni orang tak apa suka. Sebab kadang-kadang kita bagi maksud ni dia takkan 100% mengena. Tapi kita boleh cuba. Kita boleh juga tafsirkan peribahasa itu menggunakan teknik desir. Ada siapa-siapa nak cuba baca? Kamarul. Siapa nak cuba baca Kamarul ni? Ada tak sukarela? Cikgu, saya. Okey, silakan siapa dia? Kamarul bermati-matian tidak mengaku bahawa dia yang menulis dan menyebarkan berita palsu tentang pengurusnya di media sosial. Sikapnya ibarat lempar batu sembunyi tangan. Sebaliknya, Anwar pula yang dituduh melakukan perkara itu seperti peribahasa lain orang makan nangka, lain orang yang kena getahnya. Namun demikian, perbuatan Kamarul itu terbongkar juga akhirnya dan dia telah dibuang kerja oleh majikannya. Oleh itu berhati-hatilah apabila berkata-kata kerana terlajar, perharu boleh diundur. Terlajar kata buruk akibatnya. Ya, terima kasih. Tengok Kamarul ni dia buat berita palsu. Jadi sampai dia kena buang kerja, dia lah buat berita palsu, tuduh pula orang lain yang buat. Kemudian bila kata benda tu dah terbongkar, kena buang kerja. Jadi
pengajaran daripada petikan ni, walaupun kita tak keluarkan peribahasa lagi, pengajaran dia jangan duk guna media sosial untuk sebarkan berita palsu. Nak pula zaman-zaman sekarang ni, berita palsu ni semakin banyak disebarkan. Okey. Apakah peribahasa yang ada dalam petikan ni? Kadang-kadang orang tak tahu pun yang mana satu peribahasa lah. Tapi cikgu rasa dalam kelas ni, dalam kita punya online ni, rasanya semua orang boleh kenal pasti. Kau ada 3. Siapa nak cuba bagi tahu nak kenal pasti? Yang pertama apa dia? Ibarat lempar batu sembunyi tangan. Okey, lempar batu sembunyi tangan. Yang kedua? Orang makan nangka. Lain orang makan nangka. Lain orang yang kena getahnya. Okey, betul. Yang ketiga? Telajak perahu boleh diundur, telajak kata buruk akibatnya. Ya, bagus. Telajak perahu boleh diundur. Telajak kata buruk akibatnya. Jadi kita ada 3. Lempar batu sembunyi tangan. Lain orang makan nangka, lain orang terkena getahnya. Dan telajak perahu boleh diundur. Telajak kata buruk akibatnya. Siapa nak cuba bagi maksud yang pertama? Lempar batu sembunyi tangan. Ada tak nak cuba? Buat jahat pada orang. Buat jahat pada orang. Dia baling batu, kemudian dia sembunyi tangan dia. Tapi tidak mengaku. Okey, dia buat jahat kat orang, dia tak mengaku, kita tengok. Orang yang cuba menyembunyikan kesalahan dia. Okey, ada kena sipi-sipi kat situ. Bagus, tanya. Dia buat salah, tapi tak mengaku, dia sembunyikan kesalahan dia. Okey, jahat perangai guni, jangan ikut. Yang kedua, lain orang makan nangka, lain orang terkena getahnya. Orang lain yang melakukan kesalahan, orang lain yang dituduh. Ni lagi kesian. Orang lain yang buat salah tapi orang lain yang kena tuduh. Malang lah. Kan kita minta doa, kita tak jumpa lah orang-orang yang macam ni dalam kehidupan kita. Dia buat salah, kemudian dia tuduh kita pula. Tak pasal-pasal, kita yang kena dengan cikgu disiplin kat sekolah. Kamu lah tu kan. Yang ketiga, telajak perahu boleh diundur, telajak kata buruk akibatnya. Perahu ni dia situasi tu dia rasionalnya dia kaitkan dengan siapa, dengan manusia ni. Takkanlah kita nak bawa perahu usung merata. Perahu ni kat air. Kata telajak perahu ni kita boleh gostan balik. Orang Kelantan kata gostan balik. Telajak kata buruk akibatnya. Siapa nak cuba? Tak ada. Hati-hati aku bercakap kerana ditakuti akan mengganggu perasaan orang lain. Cikgu tak apa nak dengar jelas tapi ada dengar perkataan berkata tu. Okey, yang mudahnya menanggung akibat daripada kesilapan kata-kata. Perahu ada atas air, kita dah terlajak. Ada orang tak naik lagi tapi perahu tu terapi. Perahu tu boleh patah balik tak? Boleh, senang aja. Ayolah balik, undur balik. Tapi kalau kata cakap kasar dekat orang, mak suruh pergi kedai ke, tengking mak ke, marah mak ke dan sebagainya. Kita dah kata dah, lepas tu kita insaf, kita minta maaf kat mak kita. Mak memang sentiasa akan memaafkan kita. Tapi adakah kata-kata yang terkeluar daripada mulut kita tu, kita boleh padam balik. Kita boleh undurkan balik perkataan tu seolah-olah tak pernah dituturkan oleh bibir kita. Seolah-olah tak pernah wujud. Tak boleh. Perkataan yang dah terkeluar daripada mulut itu akan jadi terkeluar juga. Sebab itu orang kata pepatah Arab ada mengatakan kata-kata itu lebih tajam daripada mata pedang. Mata pedang tahu yang orang perang pakai tu, kadang-kadang kita tak bawa pedang pun, kita guna lidah kita untuk berkata-kata. Kata-kata itu yang kata-kata yang tajam, kata-kata yang sinis, kata-kata yang kasar itu boleh menghancur lumatkan hati dan perasaan seseorang itu dengan sangat dalam. Dan kita tak boleh undur balik. Jadi kita kena sangat berhati-hati. Zaman sekarang ni berkata-kata bukan saja bersemuka. Kita gunakan tangan kita ni untuk tulis. Dekat Instagram, dekat Facebook, dekat TikTok, dekat WhatsApp, dekat Telegram, dekat WeChat apa benda lah semua tu ada. Kita duk type kan, kita komen. Itu kadang-kadang kata-kata tu, kata-kata yang tajam
Kalau kita terlanjur kata-kata kita komen yang sensitif, yang ada kaitan dengan isu-isu sensitif seperti institusi diraja, tentang agama Islam, tentang perkauman dan sebagainya, tak pasal-pasal, polis datang rumah, ketuk pintu, angkut pergi balai. Jadi sebab itu dia kata, terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk akibatnya. Kita kena jaga kata-kata kita. Apatah lagi apabila kita seorang yang beragama Islam. Kita kena jaga kata-kata itu sebab kata-kata itu juga menggambarkan akhlak dan perilaku kita. Okey. Kita tengok yang berikutnya. Okey, yang berikutnya cikgu ambil petikan video daripada sebuah drama yang popular juga. Popular lah. Siapa yang tengok drama dia tahu lah, tapi bukan drama baru, drama yang lama juga dalam 2-3 tahun dah. Kamu tengok ni, sambil tengok tu cikgu nak kamu kena pasti apa peribahasa yang boleh kita kaitkan dengan watak-watak yang ada dengan dalam. Okey, selesai adegan drama ni. Pernah tengok cerita ni? Pernah tengok cerita ni? Nah. Okey, pernah. Ada, okey. Dalam babak yang dipaparkan tu tadi, apa agak-agak peribahasa yang kita boleh keluarkan? Kita tengok. Apa dia? Kalau seperti Batam Mangkudu, dahulu dengan bunga. Apa dia tak jelas? Ulang Seperti Lik. Batam Mangkudu, dahulu dengan bunga. Okey. Lagi yang lain? Sebenarnya banyak simpulan bahasa yang boleh kita gunakan, terutamanya untuk kita tujukan kepada watak syukri tu, watak lelaki tu. Dia pukul, dia sepak sampai berdarah, apa yang kita boleh kaitkan? Nampak? Tak nampak? Ada lagi nak cuba? Ada? Okey. Simpulan bahasa yang berkaitan dengan video ada banyak. Semua yang kamu nampak dekat skrin sekarang ni, panas bara, naik angin, rentan hati, panas hati, naik hitam, naik minyak, naik hantu, telinga nipis, naik darah. Semua ke-9 simpulan bahasa ini berkaitan dengan sikap orang yang suka cepat marah, orang yang baran. Jadi simpulan bahasa ini kita boleh kaitkan dengan perwatakan cepat marah, baran, sikit-sikit aja terus dia nak bising, nak tampar, nak pukul orang, semua kita boleh kaitkan. Dan kita juga ada perumpamaan yang boleh kita kaitkan dengan video tu. Okay. Yang pertama, seperti ular dikutik ekor. Jumpa ular, kamu pergi kutik ekor dia, apa jadi? Mau yang tak patut kamu. Jadi yang itu menggambarkan orang yang cepat marah. Disangka panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Okey, pasangan tadi tu suami isteri. Biasanya orang kahwin ni nak bahagia. Bukan nak jadi mangsa pukul si suami, mangsa keganasan rumah tangga. Itu boleh dikaitkan dengan peribahasa disangka panas, dia mengharapkan kebahagiaan sampai hujung. Rupa-rupanya berlaku masalah. Okey, yang ketiga, umpama kayu buruk, buruk dia panas. Panas kan, bukan penas kan, ejaan kat situ. Buruk dia panas, reput dia hujan. Maksudnya, nasib malang yang berterusan. Kayu tu dah buruk, letak dekat panas jadi buruk. Letak dekat bila kena hujan jadi reput. Jadi nasib panas, nasib malang lah. Terutamanya perempuan tu yang selalu jadi mangsa pukul si suami. Dan juga yang terakhir, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Yang last kali tu dia minta maaf lah pakai benda tu, bila bagi pisau suruh tikam tu. Masa tu dah minta maaf pun dah tak guna dah lah. Sebab dia dah buat benda tu. Dia dah pukul, dia dah lukakan orang. Kemudian dia nak minta maaf. Benda tu tak gunalah. Sekadar maaf tapi benda tu dah terjadi. Itu merupakan antara peribahasa yang kita boleh kaitkan dengan video. Okey. Yang berikutnya ialah peribahasa yang sesuai dengan maksud. Okey. Soalan yang antara jenis soalan yang kita boleh keluar juga adalah peribahasa yang sesuai dengan maksud. Dia bagi maksud, kita kena bagi peribahasa. Contoh kat sini dia kata, pergaduhan antara adik-beradik tidak berpanjangan tetapi akan berbaik semula. Ni senang. Cikgu dah sebut, kawan pun dia sebut tadi. Ada yang nak cuba tak? Pergaduhan antara adik-beradik. Air yang dicencang Ya, air yang dicencang takkan putus. Ada lagi tak peribahasa lain untuk situasi ni? Cari-cari bulayang.
Ya, Sebagai cari-cari orang dapat bunga. cari-cari bulu ayam lama-lama bercantum juga. Okey, yang kedua, orang yang tidak tahu menghargai pemberian orang lain. Kita bagi kat dia tak tahu menghargai pun. Beri rosak. Bagai kera dapat bunga. Bagai kera dapat bunga. Betul lah tu. Kera kamu bagi bunga, dia tak hargai pun. Dia cabut, jadi tinggal apa? Tinggal ranting, tinggal batang je. Okey. Yang ketiga, menerima nasib malang yang berterusan. Pagi nak pergi sekolah, terjerit dalam seluar. Lepas tu, kawan buat sorot beg. Balik kena kejar dengan anjing. Malang sungguh nasib dia. Apa dia? Langkah Pasal. kiri boleh cikgu? Apa dia? Langkah kiri. Langkah kiri boleh. Simpulan bahasa tapi nasib malang tu. Ada lagi tak yang nak cuba? Bagai jatuh ditimpa tangga. Ya betul. Sudah jatuh ditimpa tangga dia lah jatuh dah cirit. Kawan pula buat sorot beg dan kasut. Balik kena kejar dengan anjing. Memang malang sungguh nasib dia pada hari itu. Okey, ini pun merupakan antara soalan. Jenis soalan dia bagi. Maksud kita kena bagi peribahasa. Bagi cikgu yang ni senang sikit lah. Sebab kita boleh teka, kita boleh agak. Dan biasanya dia akan pusing. Dia akan tanya balik peribahasa yang mula-mula cikgu tunjuk tadi tu dalam kategori peribahasa yang popular. Okey. Yang ini soalan dia bagi tulis satu ayat bagi setiap peribahasa di bawah ini. Yang pertama dia kata segan bertanya sesat jalan. Ada juga orang kata malu bertanya sesat jalan. Bila kita baca ayat, sikap Farish yang hanya mendiamkan diri walaupun tidak faham perkara yang diajarkan oleh guru boleh merugikan dirinya kerana segan bertanya sesat jalan. Tak bertanya, confirm dia akan sesat. Yang kedua, untung sabut timbul, untung batu tenggelam. Bila kita tengok ayat, dia kata apa? Zijia, Li Zijia tu, ingin mencuba nasib dengan menjadi pemain bola sepak kelab antarabangsa di luar negara. Kerana baginya untung sabut timbul, untung batu tenggelam. Semalam kan dia injured, set ketiga tu. Hari ni dia kata dia nak pergi main bola sepak antarabangsa pula. Dia kata untung sabut timbul, untung batu tenggelam. Maksudnya kalau nasib dia bagus, dia jadilah pemain yang popular macam Ronaldo. Kalau tenggelam macam batu, tak jadi apa. Ini saja ni situasi. Kalau kata kita kena buat ayat menggunakan peribahasa. Ini juga merupakan salah satu contoh soalan yang boleh dikeluarkan. Okey, ini ada gambar peribahasa. Cikgu rasa dah pukul 10, cikgu tak mau go through lah benda lah ni. Kita skip yang ni. Saja cikgu, sebelum kita habis ni last video yang cikgu nak tunjuk sikit. Kamu tengok, yang ini kita lompat sikit daripada soalan peribahasa untuk kertas 2 dan kita tengok sikit untuk peribahasa dalam karangan. Video yang pendek je ni. Let's bring it on. Let's go. Kalau kamu nak buat sebuah karangan tak sendiri untuk perangan angan tak bijak bulan main kapalan kesat karangan nak mesti ada peribahasa. Jom kita belajar. Tips peribahasa. Jom kita belajar. Tips peribahasa. Kalau ada tema membaca, masukkan kata-kata ini. Bangsa membaca, bangsa percaya. Hidup pelita, hidup membaca jambatan itu. Jauh berjalan, luas pengalaman. Banyak membaca, luas pengetahuan. Jauh berjalan, luas pengalaman. Banyak membaca, luas pengetahuan. Jom kita belajar. Tips peribahasa. Jom kita belajar. Tips peribahasa. Kalau tema usaha diri, masukkan kata-kata ini. Ala bisa, tegal biasa. Anda seni budaya, tak anda seni budaya. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Jom kita belajar. Tips peribahasa. Jom kita belajar. Tips peribahasa. Kalau ada tema perpaduan, masukkan kata-kata ini. Bersatu kita teguh bercerai, kita rubah muafakan membawa berkah. Bulan air kerana membentuk, bulan manusia kerana muafakan. Bulan air kerana membentuk,
keluarga. Masukkan kata-kata ini. Bapak boleh anak dikit bagaimana acuan begitulah kubenya. Yang penuh menutur bulu biarlah dari debunya. Menatang minyak yang penuh menutur bulu biarlah dari debunya. Cuk kita belajar. Cuk terima. Cuk kita belajar. Cuk terima. Okey, itu merupakan sajalah cikgu masukkan selingan sikit nak menekankan tentang pentingnya nak masukkan peribahasa juga dalam karangan kita. Di samping kita gunakan peribahasa ni untuk kita belajar peribahasa untuk menjawab soalan peribahasa dalam soalan yang ke-5 bahagian tata bahasa bahagian A kertas 2 SPM KSSM, kod dia 1103/2 kod kertas. Kamu juga boleh menggunakan peribahasa untuk untuk menulis karangan. Karangan yang baik akan mengandungi peribahasa. Kalau mampu, masukkan peribahasa dalam setiap perenggan isi termasuk pendahuluan dan juga kesimpulan. Kalau tak mampu, sekurang-kurangnya ada 1 ataupun 2 peribahasa pada mana-mana bahagian sama ada pendahuluan, isi maupun kesimpulan. Jadi, ini merupakan contoh perenggan isi yang cikgu tulis dalam blog cikgu, tapi yang ini merupakan perenggan isi yang agak panjang dalam konteks peperiksaan SPM yang lama. Sekarang kamu kena menulis mengikut jumlah patah perkataan. Kamu tak boleh lebih. Kamu kena akur dengan jumlah patah perkataan yang digariskan untuk kertas 1 iaitu 150 hingga 200 patah perkataan. Dan juga soalan yang kedua bahagian B 350 hingga 500 patah perkataan. Jadi dalam QR code ni cikgu ada masukkan 50 peribahasa untuk 15 tajuk karangan yang pernah keluar dalam peperiksaan percubaan SPM 2020. 2020 tahun lepas, cikgu kumpulkan 15 tajuk karangan daripada peperiksaan percubaan seluruh negeri di Malaysia. Kemudian cikgu pilih peribahasa-peribahasa yang sesuai digunakan untuk ke-15 tajuk karangan ni untuk boleh digunakan sebagai ulang kaji, dimasukkan dalam penulisan karangan. Jadi ini merupakan perkongsian yang terakhir cikgu. Kalau kamu nak, kamu boleh screenshot dan kamu boleh akses kepada laman web tersebutlah untuk kamu ambil bahan yang ada di sana. Jadi itu saja untuk malam ini daripada saya. Sebelum saya habiskan untuk hari ini, ada apa-apa persoalan? Ada apa-apa pertanyaan? Ada nak tanya apa-apa? Ada nak tanya apa-apa? Tak ada ah? Okey, kalau tak ada nak tanya apa-apa. Okey, kalau tak ada nak tanya apa-apa, terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Jumpa lagi, selamat malam. Good luck. Selamat berjaya untuk yang terbaik untuk percubaan. Ya, sama-sama. Terima kasih cikgu. Ya, sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu juga. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Dan. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Arigato. Ya, arigato gozaimasu.